Pada fokus negeri di bawah bayu, masalah bekalan air akan ditangani segera. Laporannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Kerajaan negeri sentiasa memandang serius masalah bekalan air di Sabah sekaligus berusaha menanganinya walaupun ia adalah isu diwarisi daripada pentadbiran kerajaan terdahulu. Antara usaha segera dibuat adalah menambah pelbagai kerjasama dengan Jentama Sdn Bhd iaitu konsesi dipertanggungjawabkan mengendali penyaluran bekalan air terawat di pantai barat Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut mahu agar Jentama dan pasukannya bertindak lebih proaktif membantu kerajaan negeri mengutarakan cadangan untuk diangkat ke peringkat persekutuan bagi penyelesaian tuntas. Jelas Datuk Haji Ji, gangguan penyaluran bekalan air dan elektrik bukan sahaja menyusahkan rakyat tetapi juga menghalang kepercayaan pelabur untuk membuka pelbagai sektor di negeri ini. Jelasnya, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan baru-baru ini untuk membantu menyelesaikan masalah bekalan air di negeri ini amatlah dialu-alukan. Datuk Haji Ji berkata demikian sempena majlis ulang tahun ke-30 Jentama Sdn Bhd dan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kita tidak boleh melengah lagi, maka dengan itu Jentama juga memainkan peranan untuk mencari jalan bagaimana kita dapat menyegerakan sumber air yang baru ini. Kita tidak boleh lagi membuang waktu kerana keadaan ini amat mendesak sekali. 3 perjanjian persefahaman telah ditandatangani melibatkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI dengan Universiti Malaysia Sabah UMS, manakala Sabah Skill and Technology Centre SST dengan Bayam Enterprise Sdn Bhd BESP dan SPH Kibing Solar New Materials Malaysia Sdn Bhd. Perjanjian kerjasama tersebut meliputi pemantapan program, projek atau inisiatif pembudayaan STI, STEM, jalinan dan perkongsian rangkaian pakar serta aktiviti berkaitan untuk membantu pelaksanaan dasar dan pelan strategi KSTI 2022-2025. Kita mengadakan MOU, beberapa MOU dengan UMS, dengan syarikat Kibing yang mana dari sudut penyelidikan dan pembudayaan STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Di bawah UMS kita akan bekerjasama untuk membudayakan STEM ini di kalangan masyarakat, pelajar dan mudah-mudahan akan dapat berkesan karena UMS mempunyai pakar-pakar dalam bidang ini. Datuk Arifin berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU di Wisma Bandaraya Kota Kinabalu. Kerjasama antara SSTC BESP memfokuskan perkongsian kepakaran dan pengetahuan bakat tempatan dengan memberikan kemahiran yang diperlukan untuk pertumbuhan industri minyak dan gas. Selain itu, ia juga berkongsi pembangunan modul dan menjalankan program perubatan serta penyediaan makanan di pelantar cari gali. Manakala kerjasama SST dan SBH Kibing Solar New Materials Malaysia Sdn Bhd iaitu sebuah pengeluar kaca solar yang terletak di Kota Kinabalu memfokuskan pembangunan sumber manusia. Koperasi Pembangunan Nelayan (KON-Nelayan) telah melancarkan Pelan Strategik 2023-2030 bagi memajukan komuniti nelayan dan industri perikanan di negeri ini. Ia dilancarkan oleh Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Peto Galim mewakili Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Gitingan pada Majlis Apresiasi KON-Nelayan di Kota Kinabalu. Pelan itu dilaksana melibatkan 2 fasa menggariskan hala tuju baharu yang inklusif dan komprehensif untuk memajukan komuniti nelayan dan industri perikanan selaras visi KON-Nelayan. 7 teras digariskan dalam pelan tersebut melibatkan pemantapan pembangunan komuniti nelayan dan usahawan, memacu pembangunan industri aquakultur, jaminan sekuriti makanan, mengukuh pembangunan infrastruktur dan rancangan pelaburan
berkesan menerusi penglibatan swasta. Turut digariskan pemerkasaan budaya dan aplikasi pendigitalan, pemantapan tadbir urus dan perkhidmatan selain meningkatkan pengurusan sumber perikanan lestari. Terdahulu, Peto Galim ketika berucap berkata pencapaian konelayan pada tahun 2022 adalah 90.2%, manakala pencapaian bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini sahaja mencapai 45%. Turut menyaksikan penyampaian penghargaan jasa mudi Kenang dan anugerah perkhidmatan cemerlang ABC. Pejabat Wilayah Konelayan Tawau dinobatkan sebagai pengurusan pejabat konelayan terbaik, manakala pejabat konelayan Pitas pula menerima pejabat terbaik 2022. Penghujung Syawal hari ini di Sabah dimeriahkan dengan pengajuran Majlis Aidilfitri dalam program perjumpaan Pejabat Awam Persekutuan bersama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Majlis berlangsung di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu, dihadiri lebih 2,000 tetamu. Ini adalah satu semangat untuk kita mencerminkan konsep madani yang sedang dipopularkan oleh kerajaan kita sekarang ini sebagai satu cara untuk kita menghayati semangat gotong royong. Yang merupakan salah satu daripada intipati daripada Malaysia Madani. Malahan ia juga merapatkan silaturahim antara semua bangsa, pelbagai kaum yang ada di sini. Dan program ini memang dapat memberi orang happy lah. Sesungguhnya majlis-majlis seperti ini memang adalah sesuatu yang amat baik untuk memupuk kerjasama di antara kita semua, rakyat Malaysia, bertepatan dengan konsep Malaysia Madani. Bagi program seumpama ini, kita dapat memupuk semangat kerjasama dan gotong royong sesama kita lah. Jadi memang digalakkanlah. Melalui program masa begini, kita dapat berjumpa, berkenalan dan beramah mesra. Macam mana kita boleh berinteraksi dengan agensi-agensi yang lain dan mengeratkan lagi secara keseluruhannya di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Majlis turut diisi dengan penyampaian sumbangan Yayasan Nur Jauhar kepada 24 penerima dari Hom Tuaran Rumah Anak Yatim Mahat Hafiz. Sementara itu, sambutan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri dan Kamatan Dun Tempasuk di Kota Belud turut disambut meriah. Rakyat daripada berbilang kaum datang untuk sama-sama meraihkan. Inilah negeri Sabah, kita merayakan sama-sama tanpa kita mengira suku kaum dan keturunan dan kepercayaan agama masing-masing. Rumah terbuka yang meriah dan juga menggambarkan masyarakat Sabah yang berbilang kaum yang ialah walaupun berbeza-beza agama dan kaum tetapi dapat memajukan Sabah dengan corak tersendiri, dengan corak yang sangat-sangat istimewa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk memeriahkan majlis dan lebih kepada mengirimkan silaturahim yang kita bentuk di Dun Tempasuk ni. Dalam majlis ini turut berlangsung perasmian buku 57 resepi ditulis oleh Datin Vini Nur Syahirah selain penyampaian bantuan. Kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai program bagi membantu meningkatkan kualiti dan taraf hidup penduduk di daerah Telupit. Usaha tersebut seiring dengan hala tuju Sabah Maju Jaya dengan membangunkan potensi setiap daerah sekaligus menambahkan lagi pendapatan kerajaan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata setiap daerah juga perlu merancang dan melaksanakan pelbagai program yang diperlukan rakyat sekaligus merancangkan lagi kegiatan ekonomi setempat. Beliau turut mengajak rakyat agar terus mengukuhkan persefahaman dan kesepakatan dalam membantu kerajaan meningkatkan infrastruktur di daerah masing-masing. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan sambutan Pesta Kamatan peringkat daerah di Dewan Masyarakat di Telupit. Banyak agensi kerajaan yang akan terus memainkan peranan di daerah Telupit. Memainkan peranan di daerah Telupit untuk menjadikan Telupit ini berfungsi sebagai satu daerah yang kita boleh bantu kepada kerajaan di masa akan datang. So inilah harapan kita. Sementara itu, Doreen Olivia Gilbert dinobatkan Johan untuk ngadau peringkat daerah Telupit mengenepikan pesaing terdekat Magdalena Dino dan Masanah Trixie Elisius di tempat kedua dan ketiga.
Baik saudara, perkembangan dari Sabah untuk petang ini, ikuti lebih banyak perkembangan berita wilayah dari negeri-negeri lain. Dengan itu kembali bersama Zahid Samsudin di Angkasa Pulih. Silakan Zahid. Terima kasih Dia Sahlan.